Haleluya, puji Tuhan. Beri tepukan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan, lambai tangan. Yes, haleluya. Haleluya. Siapa yang sudah ataupun menghadiri Good Friday, last Friday. Ya, siapa yang diberkati? Haleluya, termasuk saya sendiri ya. Haleluya. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana kita merayakan hari Paskah. Haleluya. Mengapa kita merayakan hari Paskah? Beritahu teman kiri, teman kanan. Mengapa kita merayakan hari Paskah? Haleluya. Ya, Yesus bangkit semula. Haleluya. Ya, He has risen. He is alive. Okay, amen. Amen. God is good. All the time. God is good. Haleluya. Dan juga selepas ini sama-sama kita akan menonton juga filem Mimpi. Ada yang pernah kita tonton ya? Siapa yang pernah tonton? Ya, ya, praise the Lord ya. Itu adalah satu cerita yang sangat-sangat memberkati. Semalam saya teringat di dalam cell group kami sama-sama menonton movie tersebut. Dan ramai yang mencurahkan air mata. Bukan kerana sedih, tapi saya rasa kerana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, God is good. God is really, really good. Amin. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, hari Paskah. Hari di mana kami merayakan kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi ini Tuhan Engkau berbicara. Biarlah Engkau mengubah kami. Biarlah firman-Mu yang hidup memberikan kami keupayaan dan tenaga dan kekuatan untuk hidup yang seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perbicaraan ini, khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Biarlah Engkau yang berkuasa dan biarlah Engkau yang akan memimpin hamba-Mu untuk berbicara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Nah, harapan kita di dalam kita menghadapi tantangan hidup, harapan kita di dalam kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita ialah Yesus Kristus. Semalam ataupun 2 hari yang lalu apabila kita menonton filem Mimpi contohnya. Filem Mimpi adalah satu kesaksian di mana kita akan mengatakan it is Friday but Sunday is coming. Amen. Walaupun malam fajar akan menyingsing. Dan hari ini saya akan gunakan tajuk ini. Tajuk harapan Paskah ialah fajar akan menyingsing. It is Friday but Sunday is coming. Alright. Mari sama-sama kita sorry ya, saya ini bring dalam pocket sini. Magic show. Haleluya, amen. Okey, mari sama-sama kita membaca bahagian firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber harapan memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di dalam kita menghadapi cabaran saudara, di dalam kita menghadapi krisis, di dalam kita menghadapi masalah besar ataupun kecil, di dalam kita mengharungi lembah kekelaman contohnya, fajar akan menyingsing. Dan harapan kita adalah di dalam Kristus. Sumber harapan kita ialah Tuhan kita sendiri. Dan hari ini kita melihat sejarah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Bagaimana dan apakah pelajaran yang boleh kita praktikan ke dalam kehidupan kita. Di dalam kita mengharungi hari-hari gelap, di dalam kita mengharungi hari-hari malam kita. Tetapi kita tahu Sunday is
coming. Amen. 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 Fajar akan menyingsing. Dan apabila kita berbicara tentang Yesus dan kebangkitannya, adalah penting kita harus tahu bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang paling penting di dalam dunia. Beritahu teman kiri, teman kanan, peristiwa yang paling penting. Nah, tidak ada peristiwa yang setimpal dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana peristiwa ini memberikan kita harapan. Nah, apabila kita lihat, apabila Yesus disalibkan pada AD 33, ya, ada lebih kurang 120 orang pengikut Yesus pada ketika itu. Dan mereka di upper room. Dan sekarang, 2000 tahun selepasnya, kita mempunyai lebih kurang 2,6 bilion orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Persoalannya saudara, bagaimana 120 orang yang pada ketika itu takut, yang pada ketika itu putus asa, boleh dengan berani memberitakan Injil, dan sampai hari ini 1/3 daripada penduduk dunia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada organisasi yang lebih besar daripada gereja Yesus Kristus. Negara Cina, penduduk negara Cina pun tidak sebesar jumlah umat Kristian sedunia. Amin. Lebih besar daripada gabungan penduduk-penduduk Cina, Eropah dan Amerika pun. Tidak ada organisasi di dalam dunia yang lebih besar daripada organisasi pengikut Yesus Kristus. Amin. Nah, persoalannya bagaimana segelintir orang yang takut, bagaimana segelintir orang yang putus asa boleh memulakan satu gerakan yang begitu besar di dalam dunia dan di dalam sejarah dunia ini. Seperti yang saya katakan, tidak ada sejarah dunia yang setimpal dengan sejarah kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada sejarah seperti peperangan dunia, tidak ada sejarah seperti COVID-19 pun, tidak ada sejarah di dalam bom Hiroshima dan sebagainya. Sejarah kematian dan kebangkitan Yesus adalah sejarah yang paling penting di dalam sejarah dunia kemanusiaan. Amin. Nah, apabila kita melihat 120 orang ini, bagaimana mereka mendapat satu kekuatan yang baru. Daripada putus asa, daripada menyerah kalah, mereka menjadi kumpulan yang berani dan berlipat ganda dengan pertolongan Roh Kudus. Jawapannya ialah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus, bermula dengan kebangkitan Yesus Kristuslah Roh Kudus akan datang. Dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan Injil kepada seluruh negara. Dan sampai hari ini, seperti yang saya katakan, 2,6 bilion orang telah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam dunia yang tidak sempurna ini, saudara, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang pahit. Kita tidak boleh lari daripada menghadapi masalah. Kita tidak boleh lari daripada menghadapi cabaran di dalam hidup kita. Kita tidak boleh lari daripada hari-hari malam. Mengapa? Kerana manusia adalah tidak sempurna. Dan cabaran dan challenges dan tantangan di dalam hidup kita akan membentuk karakter kita. Kan? Hidup saya juga tidak lari daripada masalah-masalah dan krisis-krisis. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan tahukah saudara bahawa buah-buahan hanya boleh diperolehi di lembah-lembah dan bukan di puncak gunung, kan? Dan karakter kita dibentuk di dalam masa-masa kita menghadapi cabaran di dalam hidup kita. Karakter kita dibentuk di dalam kita menghadapi cabaran dan kesusahan dan cabaran tentang dalam hidup kita. So jadi bila kita melalui lembah-lembah, karakter kita dikuatkan. Tujuan hidup kita akan disediakan dengan lebih baik. Puncak gunung memang cantik. Apabila kita sampai ke atas gunung, memang cantik untuk melihat pemandangan yang sangat indah.
tetapi ia tidak akan menghasilkan buah. Hari ini saya percaya semua di antara kita di dalam ruang ibadah ini telah dan akan melalui krisis dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi cabaran di dalam hidup kita. Kita akan menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Itu guaranteed. Semua kita tidak boleh lari daripada menghadapi cabaran. Dan hari ini izinkan saya berkongsi sedikit tentang 3 fasa di dalam kita mengharungi kehidupan krisis kita. Di dalam kita menghadapi cabaran dalam kehidupan krisis, cabaran dalam kehidupan kita, cocok untuk hari Good Friday dan Easter ini, untuk hari Good Friday dan Paskah ini, untuk kita melihat 3 hari ataupun 3 fasa di mana kita akan sama-sama mempelajari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Hari pertama adalah hari sebelum dan semasa Yesus disalibkan. Hari kedua adalah selepas Yesus disalibkan dan dikebumikan. Dan hari yang ketiga ialah hari di mana Yesus bangkit dan menang. Amin. Nah, di dalam hari-hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita boleh meresponi, bagaimana kita boleh mengendalikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Hakikatnya ialah sebagai seorang yang percaya, kita adalah seorang yang penuh dengan harapan. Tidak ada orang yang lain di dalam dunia ini yang mempunyai harapan sepenuh kita. Amin. Kerana kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun malam, walaupun gelap, walaupun hitam, fajar akan menyingsing. Semasa Good Friday kita katakan it's Friday but Sunday is coming. Tetapi hari Ahad, hari ini kita mengatakan it was Friday but Sunday has come. Amen. Hari ini adalah hari kemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama mempelajari apa yang boleh kita praktikan di dalam kehidupan kita di dalam fasa-fasa ini. Fasa yang pertama ialah hari pertama, di mana hari ini adalah hari yang penuh dengan ketakutan dan hari yang penuh dengan kesengsaraan dan kesakitan. Hari ini adalah hari sebelum Yesus disalibkan. Ini adalah hari ketakutan. Hari di mana kita mendengar, kita mendapat berita buruk yang akan berlaku ataupun sesuatu yang akan berlaku. Berita buruk seperti kehilangan pekerjaan, berita buruk seperti kegagalan kita, bankruptcy dalam bisnes kita, laporan penyakit seperti kanser dan sebagainya, suami isteri berpecah belah, laporan kematian dan sebagainya. Dan apabila kita mendapat ataupun kita mengharungi hari yang pertama ini boleh kita pelajari apa yang boleh kita lakukan, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Nah, yang pertama yang Yesus lakukan apabila melalui hari yang pertama ini, hari sebelum dan semasa Yesus disalibkan, ialah reach out to God. Kita mencari Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan dengan tahap usus kita, gut level kita tentang apa yang kita lalui. Nah, bayangkan saudara, semasa Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa seperti yang tertulis di dalam Markus 14:35-36. Mengatakan di sini dia pergi jauh sedikit lagi, lalu merebahkan diri ke tanah dan berdoa kalau dapat saat itu diedarkan daripadanya, katanya, Aba Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku, namun demikian bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terlaksana. Nah, Yesus tahu dia akan menghadapi kesakitan, keseksaan fizikal, dia akan menghadapi keseksaan mental, dia akan menghadapi keseksaan rohani, spiritual. Secara fizikal, dia akan dipukul. Secara fizikal dia akan diseksa.
Secara fizikal dia akan disebat dan disesah dengan 39 sebatan. By the way, Yesus disebat di tubuhnya dengan serpihan tulang dan paku di hujung tali sebat tersebut, right? Imagine, dia disebat 39 kali. Paulus ada mengatakan di dalam 2 Korintius 11:24 mengatakan tentang jumlah sebatan sebanyak 40 kurang satu sebatan. Kan? Kalau kita lihat masuk ke dalam bahagian firman Tuhan tersebut. Dan di dalam hukum Musa contohnya, flogging ataupun sebatan diberikan sebanyak 40 kali kepada orang yang dihukum mati. Jadi kalau kita mahu menghukum seseorang sebelum dia mati, dia diberikan paling maksima sebatan 39 kali. Sebab itu Yesus, sejarah mengatakan bahawa Yesus disebat 39 kali. Yesus juga secara fizikal diletakkan mahkota duri di atas kepalanya. Dia dipaku di atas salib. Itu secara fizikal. Dan secara emosional juga dia akan dihina. Yesus tahu pada ketika itu semasa di Taman Getsemani, dia akan dikutuk, dia akan diejek, dia akan disindir, dia akan diludah pun. Dan pakaiannya akan dilucutkan, jubahnya, harga dirinya sudah diambil daripadanya. Dipermainkan, rejection, ditolak, mengalami disgrace ataupun keaiban. Dikhianati oleh murid-muridnya juga. Disangkal dan dihakimi. Imagine saudara, Yesus tahu bahawa dia akan mengalami kesakitan fizikal, dia akan mengalami kesakitan emosional, dan dia juga akan mengalami kesakitan spiritual. Dia akan memikul segala dosa manusia. Dia akan membayar hutang kita di atas salib saudara. Dia akan menebus segala dosa manusia. Dia akan mengalami perpisahan di antara bapa dengan dirinya sendiri. Sebab itu dia mengatakan Ilai lama sabaktani. Maksudnya ya Allah, mengapa kau tinggalkanku? Itu secara spiritualnya. So jadi apabila Yesus semasa menghadapi hari-hari ketakutan ataupun hari-hari kesakitan, apa yang Yesus lakukan? Di dalam kita menerima berita buruk pada hari yang pertama, apa yang boleh kita lakukan secara praktikal? Dan kita boleh pelajari dengan Yesus. Sebab Yesus mengatakan, yang pertama ialah dia mengingatkan dirinya tentang kuasa Tuhan. Bahagian ayat 36a mengatakan segala-galanya dapat kau lakukan. Yesus mengatakan bahawa Bapa ataupun Tuhan dapat melakukan semuanya. Ya, Tuhan adalah berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa. By the way, apabila kita membuat pujian dan penyembahan, inilah masanya apabila kita mengingatkan diri kita tentang kuasa Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengingatkan tentang kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama yang Yesus lakukan di dalam ayat 36a. Yang pertama ialah untuk mengingatkan dirinya tentang kuasa Tuhan. Dan yang kedua, apa yang Yesus lakukan ialah di dalam ayat 36b, Yesus mengatakan, edarkanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh Tuhan, saya tidak mahu melalui keseksaan yang begitu teruk ini. Jikalau boleh Tuhan tidak mahu mengalami keseksaan. Dia dengan tahap ususnya berdoa kepada Tuhan. Dengan gut levelnya dia berdoa kepada Tuhan. Dengan jujur dan tulus dia berdoa kepada Tuhan. Dia berhadapan dengan masalahnya dan dia tidak pura-pura masalah tidak wujud. Dan hari ini apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi krisis, satu perkara yang boleh kita lakukan ialah ingat kuasa Tuhan dan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menyatakan kehendak kita ataupun kita curahkan perasaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam 36C, kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah iman. Namun demikian bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terlaksana. Dia menerima rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah iman. Iman seperti yang ternyata dalam Ibrani 11 mengatakan iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Itu adalah iman. Nah, Yesus tahu bahawa dia akan diseksa, betul kan? Yes.
Yesus juga tahu bahawa dia akan dikebumikan. Yes? Yesus juga tahu dia akan dibangkit pada hari ketiga. Walaupun malam, fajar akan menyingsing. Nah, ini adalah doa Getsemani. Apabila kita berhadapan pada hari yang pertama, apabila kita menerima berita yang baik, berita yang buruk dalam kehidupan kita, ini yang kita lakukan. Kita ingat kuasa Tuhan. Kita luahkan perasaan kita kepada Tuhan dan challenges kita. Dan kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan semasa di Taman Getsemani, ialah dia reach out to friends. Sebab itu di dalam Matius 26:38 mengatakan, dia, iaitu Yesus, berkata kepada mereka, jiwaku sungguh duka cita, bagaikan mati. Duduklah di sini, berjaga bersamaku. Yesus sebagai seorang manusia memerlukan kawan. Yes, kita mempunyai cell group di tempat kita sendiri ataupun kawan-kawan kita. Semasa kita mengharungi hari-hari yang pertama, hari-hari kesakitan dan ketakutan, kita reach out to friends. Beritahu teman kiri, teman kanan, reach out to friends. Ya. Nah, saudara, adalah satu kesilapan yang besar jikalau kita tidak menghadapi ketakutan berseorangan. Kita memerlukan kawan, kita memerlukan friends, dan lebih daripada itu, Yesus jujur dengan kawannya. Yesus meluahkan emosinya. Yesus berdoa bersama dengan kawannya. Tapi sedihnya mereka tertidur semasa berdoa bersama dengan Yesus. Tetapi kita memerlukan kedua-duanya. Sebab itu di dalam Roma, begitu jugalah kita yang ramai ini semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Hendaklah kamu bersikap baik dan mengasihi sesama sendiri dengan kasih persaudaraan serta saling menghormati dan mengutamakan. Bergembiralah dengan orang yang bergembira dan menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya. Beritahu teman kiri, teman kanan, I love you, friends. Amen. Okay. So, apabila kita mengharungi hari yang pertama, ketakutan, antidotnya, ubatnya, ialah kita reach out to God dan reach out to friends. Kita mencari Tuhan dan mencari kawan. Yang kedua, ialah kita masuk ke dalam hari yang kedua, hari Sabtu. Hari selepas penyaliban dan selepas pengebumian Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kekeliruan, hari kesedihan di dalam kesedihan. Apabila kita mengharungi semuanya, kita keliru, kita confuse. Inilah hari di mana murid-murid Yesus pada ketika itu mengalami satu perasaan emosi yang confused, satu emosi yang negatif. Kerana pada ketika itu mereka mungkin mempunyai perasaan dendam. Mereka mungkin merasakan mereka dikalahkan, kan? Ya. Mereka merasa demoralized, patah semangat. Mereka kecewa, mereka tertekan, mereka penuh dengan gangguan ataupun kekacauan fikiran mereka. Mereka depressed, mereka kecewa ataupun disillusion. Ya, mereka tidak tahu apa yang akan berlaku dan apa yang harus mereka lakukan. Pada saat inilah apabila hari pertama kita mendapat berita buruk, hari kedua kita masuk ke dalam fasa confusion. Dalam fasa di mana kita keliru apa yang harus kita lakukan. Nah, Yesus tahu tentang situasi dan cabaran kita. Dan apabila kita membaca Alkitab, kita tahu bahawa Yesus di dalam Matius 26:31 mengatakan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan goyah kerana malam ini, seperti yang tersurat, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Yesus memberikan nubuatan, menyatakan bahawa akan berlakunya
di mana murid-murid Yesus akan goyah, di mana murid-murid Yesus akan lari bertempiaran. Dia memberikan amaran ini pada hari Paskah. Dunia mereka akan terbalik, seolah-olah langit akan runtuh ke atas mereka, kan? Ya. Dan apabila kita menghadapi situasi kekeliruan ini, apakah kita meninggalkan Yesus? Apakah Tuhan tahu tentang situasi kita? Itu persoalan yang harus kita tanya. Jumaat adalah hari di mana kita mencari Tuhan dan mencari kawan. Jumaat, hari pertama adalah hari di mana kita reach out to God and reach out to friends. Hari yang kedua, di dalam hari yang kekeliruan ini, hari Sabtu, adalah hari di mana kita mengingatkan janji-janji Tuhan. Antidote dalam pelajaran yang boleh kita pelajari di sini ialah untuk hari yang kedua kita ingat tentang janji-janji Allah. Yohanes 16:16 mengatakan, tidak lama lagi kamu tidak akan melihatku dan tidak lama kemudian kamu akan melihatku. Yesus telah memberikan janji kepada murid-muridnya bahawa apabila dia disalibkan, dia akan menunjukkan dirinya kembali kepada mereka. Juga di dalam Yohanes 16:20-22, Yesus juga mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersukaria. Kamu akan bersedih, namun kesedihanmu akan berubah menjadi kegembiraan apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak dan menderita kesakitan kerana masanya sudah tiba. Tetapi sebaik sahaja anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersukacita kerana anak seorang telah lahir ke dunia. Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi aku akan menemui kamu lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diragut oleh sesiapa pun. Yesus telah berjanji kepada muridnya bahawa dia akan menjelma. So antidote kita di dalam hari-hari confusion, di dalam hari-hari kekeliruan kita, ialah kita harus mengingatkan tentang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin? Yes? Imagine kalau murid-murid Yesus ingat tentang apa yang Yesus telah janjikan kepada mereka, mereka tidak akan confused. Mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan lockdown dalam bilik mereka. Ya, mereka tidak akan tahu bahawa it's Friday but Sunday is coming. Tetapi apabila mereka melalui hari yang kedua, mereka terlupa tentang janji-janji Yesus. Kepada kita apabila kita mengharungi hari pertama, apabila kita mengharungi hari kedua, kita mengingatkan diri kita tentang janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan semuanya adalah tertulis di dalam Alkitab. Dan janji-janji Tuhan adalah ya di dalam Yesus Kristus. Amen. Ya. Nah, Roma 8:28 ini penting. Ialah, dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang dipanggil menurut rancangannya. Allah bekerja, di sini kan mengatakan dalam semua hal, saudara. Dalam semua hal, di dalam kebaikan dan di dalam keburukan. Di dalam kemenangan dan di dalam kekalahan di dalam hidup kita. Di dalam kemenangan di dalam hidup kita, di dalam krisis di dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja untuk kebaikan kita di dalam semua hal, di dalam semua situasi. Amen. God specializes in bringing good out of bad things. Ataupun Tuhan adalah seorang spesialis ataupun seorang pakar yang akan membawa kebaikan daripada yang buruk. Sebab Tuhan kita telah melalui fasa-fasa ketiga ini. Dan bagi kita, semasa kita melalui fasa yang kedua ini, apa yang kita lakukan? Ingat tentang janji-janji Allah. Amin. Dan yang ketiga dan terakhir, ialah hari kemenangan dan hari kebebasan.
Hari pertama, hari Jumaat adalah hari ketakutan dan hari kesakitan. Hari kedua, hari Sabtu adalah hari kekeliruan dan hari kesedihan. Dan hari ketiga, Ahad adalah hari kemenangan, pembebasan dan sukacita di dalam Kristus. Kebanyakan daripada murid-murid Yesus tidak percaya bahawa Yesus telah bangkit pada ketika itu. Ya, kalau kita membaca kitab, kita tahu, kita dapat melihat bahawa mereka tidak percaya. Tetapi mereka mula percaya apabila mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahawa Yesus sudah bangkit. Sebab itu di dalam 1 Petrus 1:16, Petrus mengatakan, kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangannya. Kami telah menyaksikan kemuliaannya dengan mata kami sendiri. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit bukan sahaja menunjukkan kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga bangkit menunjukkan kepada ramai orang selama 40 hari pada ketika itu. Sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 1:3 mengatakan, dia menampakkan dirinya dalam keadaan hidup kepada mereka selepas kesengsaraannya dengan banyak keterangan sahih. Mereka melihatnya selama berapa hari? 40 hari. Ramai orang melihat Yesus pada ketika itu. Yesus yang bangkit adalah satu sejarah yang tidak boleh dinafikan. Dan yang seterusnya untuk rujukan kita ialah di dalam 1 Korintius 15:38. Paulus juga mengatakan bahawa Yesus memperlihatkan dirinya kepada Petrus, kemudian memperlihatkan dirinya kepada 12 murid orang, kemudian memperlihatkan dirinya kepada lebih kurang 500 orang. Kemudian Yesus memperlihatkan dirinya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasulnya. Akhir sekali dia mengatakan, Yesus juga memperlihatkan dirinya kepada Paulus sendiri. Nah, ini adalah apabila kita melihat kebangkitan Yesus dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka melihat Yesus, mereka ditransformasikan. Mereka ditransformasikan daripada emosi yang negatif, mereka bersukacita. Mereka daripada ketakutan kepada keberanian. Daripada patah semangat kepada semangat yang berkobar-kobar. Saya tuliskan di sini. Daripada perasaan marah kepada mereka yang bersukacita. Daripada kekecewaan kepada pengharapan dan visi yang baru. Daripada tertekan kepada kebebasan hidup yang baru. Daripada lemah kepada kekuasaan yang baru. Daripada kecewa, mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hari ini saudara, kalau kita menghadapi semua keadaan-keadaan yang negatif, Tuhan boleh menyelesaikan semua masalah tersebut. Di dalam 72 jam, 3 hari, mereka ditransformasikan. Persoalannya, apa yang boleh kita lakukan apabila kita mengharungi lembah-lembah kegelapan? Kita memerlukan kuasa Tuhan. Yang saya katakan ialah, kalau Tuhan boleh membangkitkan tubuh Kristus yang mati, Tuhan boleh membangkitkan kerjaya kita. Amin. Kalau Tuhan boleh membangkitkan tubuh Kristus yang mati, Tuhan boleh membangkitkan perhubungan suami isteri kita. Kalau Tuhan boleh membangkitkan Kristus yang mati, Tuhan boleh membangkitkan perniagaan kita yang gagal, mimpi kita yang hancur, visi kita yang pudar. Segala masalah yang boleh kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengharunginya. Mungkin Tuhan tidak akan mengeluarkan kita daripada masalah tersebut, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuasaan yang lebih untuk mengharungi hari-hari kegelapan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kita idea baru. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita skill yang baru. Mungkin kekuatan emosi yang baru untuk kita mengharungi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya saudara. Kesimpulannya, apakah kita mahu percaya kepada Yesus Kristus pada hari ini? Apabila Yesus telah dikuburkan, pada awal pagi pada hari Minggu tersebut, Maria Magdalena, kita ingat kan, pergi ke makam. Apabila Yesus sudah pada hari yang ketiga. Ya, dia pergi ke makam.
Dan dia mendapati batu penutup telah digulingkan daripada lubang makam tersebut. Yesus sudah tidak ada. Dengan cepat, Maria berlari kan? Dia berlari dan mencari Simon Petrus dan mencari Yohanes. Semalam kami joke, orang yang selalu pertama mencari Yesus adalah orang perempuan. Orang yang lelaki, Simon dan Yohanes, tidur di rumah. Susah untuk saya nafikan itu. Nah, kita lihat. Kedua-duanya, Petrus dan Yohanes berlari menuju ke makam. Nah, Yohanes yang sampai dahulu, Petrus sampai kemudian. Kita lihat kan, Yohanes berlari. Mungkin Yohanes adalah lebih kurus daripada Petrus lah kan. Sebab Yohanes akan sampai terlebih dahulu. Dan di dalam ayat yang pertama, Yohanes 20 ayat 5, dia iaitu Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain linen di situ tetapi tidak masuk ke dalam makam. So jadi apabila Yohanes berlari, Yohanes sampai ke pintu makam tersebut dan dia melihat daripada luar. Dan perkataan melihat dalam bahasa aslinya ialah blipo. Dalam bahasa Inggeris, blip. Maksudnya dia melihat, menjenguk dari luar dengan mata fizikalnya. So jadi ini yang pertama, Yohanes yang sampai terdahulu melihat dari luar dan dia melihat dengan perkataan blipo. Perkataan aslinya ialah blipo. Menjenguk dari luar, melihat dengan mata fizikalnya. Tetapi yang kedua ialah di dalam Yohanes 26 sampai 7 kita dapat lihat bahawa Simon Petrus yang menyusul dari Yohanes yang telah tiba terlebih dahulu, dia, Petrus dia tidak buang masa. Sampai sahaja ke makam, dia terus masuk. Yohanes lihat daripada luar, takut-takut sikit. Tapi Petrus seperti biasa akan terus masuk dan masuk ke dalam makam tersebut. Dan di dalam perkataan di sini dia mengatakan apabila Simon Petrus yang menyusul murid lain itu, iaitu Yohanes, dia terus masuk ke dalam makam itu dan nampak kain linen terletak di situ. Dia melihat kain kafan linen yang diikatkan pada kepala Yesus terlipat berasingan, kemas. Dan perkataan melihat yang kedua ini dalam bahasa aslinya ialah tioro. Maksudnya bila Petrus masuk, perkataan tioro ini adalah perkataan dalam bahasa Inggeris teori. Dia melihat dengan mindanya. Dia melihat dan berfikir adalah tidak masuk akal orang yang mencuri Yesus melipat kain linennya yang mahal dengan kemas di dalam makam tersebut. Petrus melihat dengan tioro. Kemudian apa yang berlaku selepas itu? Kemudian Yohanes pula masuk ke dalam makam tersebut. Ingat kan? Yohanes sampai dahulu di luar, Petrus masuk dengan cepat masuk ke dalam, kemudian barulah Yohanes masuk selepas Petrus masuk. Dan kemudian murid lain yang sampai dahulu iaitu Yohanes di kubur itu pun masuk dan melihat. Perkataan melihat di sini dalam bahasa aslinya ialah horau. Dia melihat bukan dengan blipo. Dia melihat bukan dengan tioro. Perkataan horau ialah melihat dengan hati dan percaya. Yohanes melihat dan percaya. Yohanes melihat segala-galanya lalu percaya seperti yang tertulis dalam Alkitab. Yohanes melihat dengan horau, melihat dengan hati, melihat dengan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Hari ini apabila kita masuk ke dalam melangkah masuk, apakah kita melihat dengan
blipo, ataupun kita melihat dengan teoro, dengan fikiran kita, ataupun kita melihat dengan horau, dengan hati kita. Hari Paskah ini adalah hari di mana kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itu kita boleh berdoakan untuk kita semua dalam Efesus 1:18 sampai 20. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasanya yang agung dalam Kristus apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukkannya di sebelah kanannya di syurga. Hari ini, apakah kita mau melihat kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan? Hari Ahad ini kita melihat dengan blipo, teoro ataupun horau. Beritahu teman kiri, teman kanan, mari kita lihat dengan horau. Amin. Horau. Amin. Amin. So dengan cepat, mungkin saya mau menceritakan sedikit satu cerita kesaksian. Seorang wanita, kenalan isteri dan saya juga. Dia datang daripada latar belakang tradisional dan mewarisi kepercayaan nenek moyang mereka sendiri. Ya, dia dibesarkan di dalam satu keluarga. Keluarganya, ayahnya adalah seorang yang abusive. Abusive maksudnya seorang ayah yang selalu memukul anaknya, yang selalu mencederakan anaknya. Dan dia membesar dengan penuh ketakutan dengan bapaknya. Dan dari satu ketika apabila dia bersekolah, kawannya memberitahukan kepadanya bahawa ayahnya sudah berkahwin dengan wanita yang kedua. Dan dia dengan berani berhadapan dengan bapaknya, challenge bapaknya. Dan bapaknya mengaku bahawa dia sudah berkahwin. Mungkin sebab itu bapaknya sangat marah dengannya. Dan dari kesihatan pula dia mempunyai penyakit yang kronik, penyakit sakit lelah, kan? Ya. Dan apabila dia tidur, dia akan semput dan tidak boleh bernafas. Dia harus tidur dengan beberapa bantal supaya dia boleh dapat bernafas dengan baik. Dan ada satu ketika dia teringat sekali peristiwa yang sangat trauma untuk dia. Apabila bapaknya datang dan memukulnya dengan begitu teruk sekali. Dan bapaknya mencekiknya, kan? Mencekiknya sehingga ada kesan merah di lehernya. Apabila dia pergi ke sekolah, ramai orang bertanya dan dia tidak menceritakan apapun. Itu menjadi satu trauma yang begitu besar sekali dalam kehidupannya. Kebenciannya kepada bapaknya begitu amat sekali. Dia menulis di dalam dinding biliknya, I hate you, Daddy. Saya membencikan kamu. Saya membencikan bapak saya di atas dinding di atas biliknya. Nah, hidupnya tidak lagi berubah. Apabila dia berkahwin, somehow dia berkahwin dengan seorang lelaki dan seorang lelaki itu juga adalah seorang yang abusive. Yang mengutuknya dengan perkataan yang buruk, marah, selalu mengatakan dia bodoh, selalu mencacinya, selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang teruk dan buruk kepadanya. Dia merasakan seolah-olah hidupnya adalah seperti satu perangkap. Daripada perangkap yang satu di dalam keluarganya sendiri, bapaknya yang abusive, masuk ke dalam perangkap yang kedua di mana suami juga yang abusive. But God is good. Pada satu hari di dalam bilik dia, dalam waktu malam, mungkin lebih kurang 9 ataupun 10 malam, dia bercakap kepada Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan, are you real? Are you for real? Adakah Tuhan benar? Pada masa yang sama dia message teman dia WhatsApp temannya.
Dia mengatakan kepada temannya, hari ini saya mau bunuh diri. Dia message, saya ada 3 pilihan. Satu pilihan ialah terjun daripada bangunan yang di atas ke bawah. Kedua ialah saya makan racun ataupun pil. Dan ketiga ialah saya potong tangan saya. Saya message kawannya panik. Dia mengatakan hidup di dalam dunia ini sudah tidak bermakna. Sudah tidak ada tujuannya. Dan dia selalu memikirkan pada ketika itu bagaimana untuk membunuh diri dengan cepat. As I said, God is good. Pada masa itu juga Tuhan, satu cahaya yang begitu terang menjelma di dalam biliknya. Bayangkan, pada ketika itu dia mempunyai perasaan tertekan. Dia punya perasaan kecewa, perasaan ingin membunuh diri, perasaan yang patah semangat, perasaan di mana hidup ini adalah seperti perangkap dan dia mau keluar dengan membunuh dirinya. Tiba-tiba perasaan damai sejahtera datang apabila cahaya yang begitu terang menampakkan dirinya kepadanya. Dan dia dengan serta-merta, bukan latar belakang Kristian, dengan serta-merta dia tahu bahawa cahaya tersebut dan seorang tersebut ialah Jesus. Dan cahaya tersebut ataupun Jesus orang tersebut mengatakan kepada dia, I am here for you. Now God is good. Di dalam hari-hari gelap kita, fajar akan menyingsing. Di dalam hari-hari gelap kita, Tuhan ada bersama dengan kita. But the victory akan datang. Dan selepas insiden penjelmaan tersebut, dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Dia dengan dahulunya benci kepada bapaknya. Hari ini dia dapat pergi berhadapan bersemuka dengan bapaknya dan mengatakan bahawa saya boleh mengampuni engkau, Bapak. Bapaknya menangis. Bapaknya mengatakan, I should be the one that first ask for forgiveness. Saya yang seharusnya melakukan langkah yang pertama. Dan ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan apabila Tuhan memberikan kita satu pengharapan yang baru dalam hidup kita. God is great, kan? Dia tidak tahu bagaimana meresponi penjelmaan Tuhan. Tetapi dia tahu ada satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan is good. Terus menjelma, menunjukkan dirinya satu kali, bukan satu kali, 2 kali, bukan 2 kali, ketiga kalinya apabila dia menjejakkan kakinya ke dalam gereja. Dan kali ketiga, apabila dia menjejakkan kakinya ke dalam gereja, dia melihat ke atas, dia melihat siling di atas, dia dapat melihat wajah Yesus, senyum ke atasnya, dan mengatakan, I will be with you. Wow. Dan juga sempat pada hari itu, seorang pastor memberikan challenge untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia pergi, berlari ke depan, dan mengatakan, saya mau menerima Yesus. Ya. Imagine, masalah dalam hidupnya tidak selesai begitu sahaja. Masalah dalam hidupnya masih ada. Tetapi Tuhan memberikannya kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalahnya. Hidupnya satu persatu menjadi lebih teratur. Amen. Ya. Tidak lagi tertekan, tidak lagi patah semangat. Penyakit yang lelah yang dia ada pun sudah disembuhkan. Hidupnya penuh dengan sukacita, melayani Tuhan hari ini dan memuridkan orang lain. It is Friday, but Sunday will come. Amen. Walaupun malam, fajar akan menyingsing. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Worship leader. Mari kita berdoa. Mari kita semua berdiri, mungkin kita boleh berdiri. Dan sambil kita berdiri, kita mengingatkan diri kita. Ya, saya tahu mungkin
Ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang patah semangat. Mungkin ada di antara kita yang give up. Dan mungkin untuk kita hari ini adalah hari yang baik. Tapi kita tidak tahu apakah yang akan berlaku untuk masa hadapan. Dan apabila kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Hari Ahad, walaupun hari sakit, kesengsaraan, Tuhan akan bersama dengan kita. Hari Sabtu, hari kekeliruan, Tuhan bersama dengan kita. Dan kita tahu Sunday is coming, fajar akan menyingsing. Hari Ahad adalah hari kemenangan di dalam Kristus. Mari kita menyanyi satu lagu. Dan kemudian saya akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, peringatan kepada kami. Di dalam kami menghadapi hari-hari ketakutan. Di dalam kami menghadapi hari-hari kekeliruan. Kami tahu fajar akan menyingsing. Daripada emosi yang negatif, kami tahu Engkau akan memberikan kami sukacita.
Daripada kami dalam ketakutan, Engkau akan memberikan kami keberanian. Daripada kami yang patah semangat, Engkau akan memberikan kami semangat yang baru, yang berkobar-kobar. Daripada kami yang berperasaan marah, kami akan belajar mengampuni. Daripada kekecewaan, kami akan mempunyai pengharapan dan visi yang baru. Daripada tertekan, kami akan dibebaskan. Dan daripada kami yang lemah, Engkau akan memberikan kami kekuasaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan Paskah. It was Friday, but today is Sunday. Engkau adalah harapan kami. Harapan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan mari kita semua pulang dengan berkat Tuhan. Mari semua kita angkat tangan. Dan saya akan doakan doa berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan pada hari Paskah ini, mari sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Amin.